Nanti bukan hanya 2-3 orang, akan keluar 2-30 orang depan pintu rumah kita cakap macam mana nak pukul dia, macam mana nak bedal dia, macam gitu. Sementara ini masih boleh ditangani. Sampai satu masa nanti selamatkan iman kita masing-masing. Selamatkan iman kita masing-masing, ya. Kan tempoh hari ada orang bilang ada satu tuan guru di Mekah bermimpi ada tsunami besar, ada orang sampai terlantar-lantar. Apa agak perkaranya? Kita bilang kalau orang saleh mimpi itu benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, selamat kita jumpa pada pagi ini dalam majlis membaca kitab kita. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala meridai kita dan pandang pada kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita dalam jalan ketaatan kepadanya sehinggalah hari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala apabila sampai ajal maut kita, bahawa kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, tetap iman kepada Allah Ta'ala, diridai oleh Allah, lagi diampuni Allah, sehingga selamatlah kita melangkah masuk ke alam barzah dalam keadaan ketenangannya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, 2-3 hari ni kita tengok macam perkara-perkara yang bukan-bukan berlaku, tak pernah berlaku. Budak Islam, orang-orang yang tak beriman tu memanglah dah tentu suka nyacat agama kita. Ni ke depan lah, orang-orang tua ke depan lah, ya. Ke depan Haji Sukimon semua ke depan sikit. Kalau yang tidak beriman tu, kutuk-kutuk agama kita tu dah memang satu perkara, ya. Ini orang-orang Islam kita, bangsa kita sendiri menggunakan perkataan-perkataan kesat terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad. Allah, ini apa ni, ya. Kita tengok, kita kena faham perkara ini secara menyeluruh, ya. Dan kita kena hati-hati dalam jangan kata nak menanganinya lah, ya. Nak melihatnya saja pun nak kena hati-hati. Di balik ini semua ada kerja musuh-musuh Allah, iblis yang pertama. Kita kena sedar ini zaman dah akhir. Tempoh yang Allah berikan kepadanya iaitu apa? Dia minta, ingat awal janji dia pada Nabi Adam, pada Allah Ta'ala apa? Dia tak menyesatkan anak Adam. Betul tak? Dengan seberapa banyaknya dia nak menyesatkan anak-anak Adam supaya dapat bersama dengan dia dalam api neraka. Dia minta Allah panjangkan umurnya sampai hari kebangkitan. Jadi semua bangkit, dia mati. Oh, dia nak terik Allah. Allah tak luluskan. Allah luluskan sampai hari kiamat saja. Semua mati, kau pun mati. Semua bangkit, kau pun bangkit. Kena hisap juga, kena siksa juga. Itu iblis, ya. Jadi dia tahu tempoh dia dah nak habis. Dia tahu tempoh dia sudah hujung. Dia tahu tempoh dia ada dekat. Maka sekarang dia sedang maksimumkan sekali godaan dia. Dia sedang maksimumkan sekali kesesatan dia. Sampai begitu. Dan kita kena tengok sampai tahap mana dia punya nak meranapkan anak-anak Adam ini. Macam mana dia punya nak meranapkan anak Adam ini. Kalau yang baik dia nak jadikan jahat, yang jahat dia jadikan lebih jahat, yang sudah lebih jahat dia jadikan kufur, yang dia jadikan kufur dia jadikan yang kufur tu menentang Islam pulanya. Sampai satu tahap, ya. Tak boleh tidak, daripada asal mulanya tak boleh tidak, mesti kena bendung daripada segala maksiat. Kalau dahulu, sekarang orang minta apa yang orang-orang liberal ni berani minta perkara-perkara maksiat dihalalkan, perkara-perkara maksiat diundang-undangkan boleh supaya jangan tidak dikecam, tidak apa semua tu, naudzubillah min zalik. Mula-mula suka maksiat, lama-lama berani melakukan maksiat, lama-lama suka kalau maksiat dipertahankan, lama-lama dia sendiri mempertahankan maksiat, lama-lama minta menghalalkan maksiat. Kalau sampai menghalalkan maksiat itu dah terkeluar daripada agama Islam lah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya. Batal syahadat, na'udzubillah min zalik. Yang punya authority halal ataupun haram hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sampai begitu sekali. Bermula dengan cenderung maksiat. Tuan-tuan sekalian, tak boleh tidak. Sekarang kita semua kena tarik handbrake dengan segera terhadap segala maksiat kita. Kalau tak nak kita naik kepada tahap yang berikutnya. Dan sekarang dia punya push, dia punya tolak tu dengan segera. Sikit saja dekas boleh naik, dia punya tahap derhakanya tu naik sekejap boleh jadi kufur, naudzubillah min zalik, ya.
Dan sampai mereka kutuk pulanya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad jadi sasarannya? Dia tak kutuk Pak Imam sekali, tak kutuk ustaz, tak kutuk mufti, tak kutuk siapa, Nabi Muhammad. Sebab dia bikin benda yang bukan-bukan. Kehidupannya, aktivitinya yang tidak-tidak. Mabuk-mabukan ke apa ke semua. Dan pada dia tu aku punya suka. Tetapi yang buat dia begitu, yang dia buat dia rasa begitu salah. Yang mengatakan buat dia betul salah siapa? Syariat Muhammad. Yang buat orang sekitaran marah dia, kutuk dia siapa? Syariat Muhammad. Yang mengatakan perbuatan kau ini tak boleh diterima dalam masyarakat, perbuatan tak betul, siapa? Syariat Muhammad. Maka yang dikutuk itu Muhammad. Iblis kata tadi kan dia paling benci dengan Nabi Muhammad. Kerana dengan syariat Nabi Muhammad itulah dia dikecam orang, dia dikutuk orang, dia dipaksa orang untuk jadi baik. Dia tak boleh ikut jalan hidup dia. Maka paling dibenci sekali, musuh paling besar iblis ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Muhammad menjadi sasarannya, na'udzubillah min zalik, ya. Ingat wahai yang lain sekalian umat Islam, walaupun siapa kutuk agama kita sekalipun, jangan kita rasa malu terhadap agama Islam kita. Jangan kita rasa tengok bangsa kita sendiri dah kutuk agama kita, orang kita kutuk agama kita, jadi kita rasa malu. Na'udzubillah, umpama dalam satu family, bapa kita orang umpat macam-macam, kita diamkan, kita pasal orang luar. Sekarang abang kita kutuk bapa kita, adik kita kutuk bapa kita. Kita jangan malu nak bilang dia bapa aku dan family aku tak ada apa-apa. Yang jahat ini dua saja. Yang jahat ini dua. Tapi jadi kita sebagai orang Islam, bila orang kutuk agama Islam dari luar dan dari dalam sendiri, jangan kita rasa alamak kalau gitu maknanya Islam dah tak ada power. Islam tak ada. Lah, Islam masih tetap paling tinggi. Islam masih tetap paling mulia. Dan sekarang ni perkara ni nanti kita tak menang tangan. Tengok 2 hari 3 orang berani tampil cakap bukan-bukan. Berani orang Islam kita. Dalam tempoh seminggu berapa banyak lagi kita tengok. Na'udzubillah, nanti tak menang tangan. Dan kita syukur pada Allah Ta'ala, pihak berwajib dah tahan orang-orang ni semua, dah ditindak dengan sebaiknya semua gitu. Dalam nak perkara ini hati-hati. Kalau kita biarkan saja buat tak dengar, tak boleh. Nabi kita disebut, agama Islam kita dicemar. Kita nak tindak yang tidak-tidaknya tak boleh juga. Kita bukan qadhi. Kita bukan penguasa. Ada penguasa yang tindak yang sepatutnya. Jangan ini perkara syaitan kalau pasang, dia tidak pasang kail mata kail, dia pasang serampang, bukan 2 mata. Serampang 13-14 mata. Silap tarik sini, bukan gaji 2 mata, tak tahu gaji berapa mata keliling ke gaji. Gaji 2 mata bagus juga, 1 mata, 2 mata. Dia gaji sini ada mata, sini pun ada mata. Jadi seorang makan, tarik pun makan. Dia telan mati mak, di luar mati bapa. Silap-silap yang nak menangani perkara ini, nak kena hati-hati, nak kena tengok perkara-perkara ini semua. Na'udzubillah, orang-orang ini semua dah di tepi jurang. Silap-silap dia jatuh dan ditarik ramai lagi, nanti akan zahir. Nanti bukan hanya 2-3 orang, akan keluar 2-30 orang depan rumah, pintu rumah kita, cakap macam mana nak pukul dia, macam mana nak bedal dia, macam gitu. Sementara ini masih boleh ditangani. Sampai tiba satu masa nanti, selamatkan iman kita masing-masing. Selamatkan iman kita masing-masing, ya. Kan tempoh hari ada orang bilang ada satu tuan guru di Mekah bermimpi ada tsunami besar, ada orang sampai terlantar-lantar. Apa agak perkaranya? Kita bilang kalau orang saleh mimpi itu benar. Kalau tak ada tsunami lain, ini pun lebih pada tsunami lah. Nabi kita disebut sampai 2 hari disebut orang dengan sebut yang jelek, yang cela begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tak ada tsunami lain lah. Ini lebih dahsyat daripada tsunami yang pernah kita lakukan. Landa dalam umat Islam, fitnah dalam bangsa kita. Dan dalam kita nak menyentuh perkara-perkara ini juga, hati-hati tuan-tuan sekalian. Dia sampang 2 mata. Perkaranya maksiat, perkaranya besar, perkaranya jelek. Tetapi kalau kita nak menyebutkannya pun nak kena hati-hati dengan jaga niat kita. Jangan kita menangguk di air yang keruh. Ada perkara yang datang, terus kita nak jadi, kita terus menampilkan diri sebagai hero. Kasih komen, kasih itu, kasih ini, keluar di YouTube, semua tu. Nak nasihatkan orangnya. Nak nasihatkan orang umumnya. Kalau setakat kasih komen itu namanya fudul, kepo. Kepo, na'udzubillah, kita menangguk air keruh. Orang ada buat perkara begitu, kita pula nampilkan diri dengan gaya kita, dengan style kita, konon-konon kita lah ahli fikir masyarakat itu, na'udzubillah, berlindung. Orang itu dah satu dosa, yang lain pula dosa, kita pula dapat dosa ujub, dapat dosa riak, mentayang-tayangkan kebolehan kita, mentayang-tayangkan fikrah kita, na'udzubillah. Kalau nak sentuh perkara ini pun kena jaga niat dan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jangan sampai kalau tarik rambut ada tepung, jangan sampai rambut putus, jangan sampai rambut jangan putus, tepung jangan berselerak, ya. Kalau tak pandai tarik rambut, jangan tarik kalau bukan kita ahlinya, biar orang lain yang tarik. Hanya jangan biarkan
rambut makin mendalam tepung aja sudahlah. Tapi kena hati-hati sekali, ini permainan syaitan yang dia sudah akhir zamannya, sudah sampai akhir zamannya, sampai akhirnya zamannya dah nak direbutkannya sangat-sangat. Anak Adam nak dirosakkannya, nak dibinasakannya. Dan semua orang-orang yang jahat ini tak tahu mereka dijadikan alat oleh syaitan. Mereka menjadi bahan makanan pengenyang syaitan, pemuas syaitan. Bukan musuhnya, sebetulnya bukan antara sesama kita, anak Adam. Hatta yang kufar sekalipun, mereka tak tahu, mereka pandang Islam sebagai musuh mereka. Mereka pandang Islam sebagai mengganggu mereka. Walhal Islam menyelamatkan mereka daripada musuh mereka, iaitu iblis, yang dah janji nak bawa mereka semua masuk api neraka. Islam datang bawa keselamatan. Kalau kau ikut Islam, kau selamat dunia, kau selamat akhirat. Kau jangan seboleh-boleh nak mempertahankan ideologimu, seboleh-boleh nak mempertahankan nafsumu, seboleh-boleh nak mempertahankan kegiatan-kegiatan jelekmu, seboleh-boleh nak mempertahankan. Kau tak tahu yang ulama nasihatkan, kau tak tahu yang Nabi bawa syariat itu adalah keselamatanmu sebetulnya. Tahan kau bantah, tahan kau angkat spanduk, tahan kau buat perkara-perkara macam-macam onar dalam agama, sedangkan yang dibawa tu nur untuk keselamatan, ya. Nauzubillah, dia menjadikan orang yang dah jahat tambah jahat. Orang yang dah kafir tambah jahat pulanya. Kalau setakat kafir saja boleh masih masuk Islam tau. Tapi dia hati-hati, na'udzubillah, dia kasih kafir plus cinta dunia, dia kasih kafir plus hawa nafsu apa semua. Sebab dia tahu yang kafir pun boleh akan masuk Islam. Bila Nabi Isa turun, yang kafir masuk Islam tak? Masuk Islam. Yang Nasrani yang macam mana? Yang Nasrani tok. Kalau Nasrani plus ada, yang Nasrani tu yang dulunya asalnya pengikut Nabi Isa, kemudian bertukar. Tapi kalau dia ada penyakit kaum Nabi Isa sahaja, kemudian dia masuk, Nabi Isa turun, dia masuk Islam. Tapi kalau dia penyakit kaum Nabi Isa plus penyakit kaum Nabi Lot plus penyakit kaum Fir'aun plus penyakit Namrud, susah nanti, ya. Susah begitu, ya. Jadi dia nakkan dia punya, bukan jahilnya, nakkan kufurnya tu kufur murakab. PL Nabi Musa punya zaman ada, PL Nabi Lot punya orang ada. Dia nak semua orang ada, bukan satu medal fasik. Kalau boleh nak jadikan medal kafir, dan bukan satu medal kafir, bersusun-susun. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua tu strategi dia. Dia punya nak jaga kalau kafir pun boleh masuk Islam. Jadi dia kafir kasih 4-5 kafir dalam satu orang. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Dan bukan kan kafir pun boleh masuk Islam. Maka begitu dia buruk-burukkannya sangat Islam. Biar kafir pun tak suka nak masuk Islam. Hati-hati. Ini semua ada permainan iblis di baliknya semua itu. Berlindung. Tak boleh tidak. Sekarang ini kita kena banyak zikir, banyak lindung sama Allah Ta'ala. Minta pelihara Allah Ta'ala. Majlis-majlis ilmu kena hadir. Kena tak boleh ibadat. Kena dah mula masuk gear. Tentang apa maksiat tak boleh tidak. Tarik handbrake tak boleh tidak. Nabi kita dah dikutuk orang. Agama kita dah dicemar orang. Kita tak boleh dengan kita marah-marah, tapi kita sendiri kita marah-marah perbuatan iblis. Dalam diri kita sendiri ladeni iblis. Na'udzubillah, dia tengok, dia senyum aja. Marah ya Pak Haji, orang kutuk agama Islam kau marah ya. Itu perbuatan aku. Yang kat sini kau agree pula dengan aku. Kalau dalam hati kita masih ada hasad dengki, masih ada dari kita masih ada suudzon sesama kita, itu semua tu maksiat. Masih kat rumah masih suka tengok gambar-gambar haram, masih suka buat benda-benda haram, semua tu kita masih meladeni. Tak boleh tidak, kena tarik handbrake daripada segala maksiat sekarang ini. Dah zamannya dah sampai, ya. Zaman dulu tak pernah kita dengar perkara-perkara begini, ya. Sekarang dalam 2-3 hari merecup pulaknya serta-merta orang masa kita, sebab dia dah stres sangat dengan syariat Nabi Muhammad itu. Dia dikecam dengan syariat Nabi Muhammad tu, dia dipandang sebagai buruk. Maka Nabi Muhammad yang jadi targetnya dia. Nabi Muhammad tetap mulia, Islam tetap mulia. Na'udzubillah. Dan hati-hati akan muncul lebih banyak begini. Saya dengar cerita-cerita gini, tengok ada tuan guru mimpi katanya di Mekah, ketika di Mekah dia mimpi akan berlaku tsunami besar, orang banyak gelimpangan. Ni tsunaminya lah ni. Kalau na'udzubillah, janganlah ada tsunami lain. Kalau tak cukup, ini tsunami maknawi. Kalau tak ada tsunami lain, ini dah lebih daripada tsunami. Ini dah lebih daripada tsunami, sampai Nabi Muhammad pun nak diseritnya bersama sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala muliakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ucap salawat dan salam atas Nabi Muhammad dan juga ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Peliharakanlah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamamu ya Allah. Dan sekarang Allah Taala masih membiarkan, Allah Taala masih membiarkan. Kita kena takut, kena jaga-jaga, kena hati-hati. Kita mohon kepada Allah Taala supaya pelihara umat Islam. Kita mohon Allah Taala pelihara kesucian agama Islam. Kita mohon pada Allah Taala pelihara anak-anak kita jangan sampai jadi tak betul otaknya, sehingga cakap yang bukan-bukan, sehingga membuat perkara-perkara aib yang tidak-tidak. Supaya Allah Ta'ala cerahkan hati fikirannya, supaya Allah Ta'ala murnikan semula imannya, supaya Allah Ta'ala kuatkan hatinya, jangan terpengaruh dengan perkara-perkara yang bukan-bukan, sehingga berkata dan bertindak yang tidak-tidak terhadap agama Islam. Semoga Allah Ta'ala pelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan kesucian agama Islam, dan Allah Ta'ala pelihara, bendungi dan bentengi anak-anak kita, anak-anak Islam kita, daripada sampai mereka sendiri mencemar akan agama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.